Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala khairi khalqillahi ajma'in Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selama-lamanya, sekali lagi kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih kekalkan kepada kita nikmat-nikmatnya. Kita dapat merasai kehidupan, kita dapat merasai nikmat pergerakan, kita dapat merasai segala macam nikmat Allah Ta'ala bagi pada kita. Dan kalau kita nak kira, nak hitung, memang tak dapat. Sebab Allah Ta'ala sendiri sebut, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak kira, nak hitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kamu, nescaya kamu tak akan dapat hitung, kerana terlalu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kamu. Lalu sewajarnya untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambahan lagi, Allah Subhanahu wa taala pada ketika ini memilih kita untuk sampaikan kita di 10 terakhir Ramadan Al-Mubarak, di mana dalam 10 terakhir Ramadan Al-Mubarak ini Allah sediakan satu anugerah yang sangat besar kepada kita, di mana pada salah satu malam di antara malam-malam ganjil di 10 akhir Ramadan Al-Mubarak ini, maka di sana adanya satu malam yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahawa malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Maka hatta Nabi SAW mengingatkan kita, siapa yang dapat malam ini, maka dia dapat kebaikan, dan siapa yang diharamkan kebaikan malam ini, sesungguhnya ketahuilah bahawa Allah Subhanahu wa taala haramkan dia daripada kebaikan. Lalu di samping kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa bermula daripada awal Ramadan, kita berdoa pada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala berkati Ramadan kita. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah sampaikan kita di malam Lailatul Qadar. Cuma kita tambah sikit doa kita. Sebab kalau kita minta pada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat Lailatul Qadar ataupun sampai di malam Lailatul Qadar, ada orang dapat malam Lailatul Qadar, dia tak tidur malam Lailatul Qadar, tapi dia gagal untuk mengisi malam Lailatul Qadar ini dengan benda-benda yang bermanfaat. Dia gagal untuk merebut pahala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan pada malam Lailatul Qadar. Lalu di samping kita doa pada Allah Ta'ala, Allahumma balighna Lailatul Qadr, Allahumma adrikna bi Lailatul Qadr, doa minta pada Allah Ta'ala. Doa juga supaya Allah bagi taufik kepada kita dapat jumpa malam Lailatul Qadar, agar kita dapat isi dengan bacaan-bacaan Al-Quran, kita dapat isi dengan zikir-zikir, dengan tasbih, tahmid, takbir, kita dapat isi dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, kita dapat isi dengan perkara-perkara yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. So tambahkan dalam doa kita, di masa kita doa minta agar Allah Ta'ala sampaikan malam Lailatul Qadar kepada kita, maka kita tambahkan supaya Allah Ta'ala beri taufik apabila kita sampai di malam Lailatul Qadar, untuk kita isi malam tersebut, untuk Allah Ta'ala bagi semangat pada kita, untuk Allah Ta'ala bagi kesihatan kepada kita, agar kita dapat memberikan yang terbaik pada malam Lailatul Qadar. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sambung apa yang kita dah mulakan minggu lepas, iaitu perkongsian kita dalam surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr. Di mana kita bacaan kita dah sampai pada ayat yang ke-16, tapi tak ada masalah lah, kita ulang balik sebab kita punya perkongsian kita baru sampai pada ayat yang ke-14. So hari ini kita akan baca daripada ayat 15 sehinggalah sampai ayat yang ke-30. Kita baca daripada ayat 15 sampai ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Okey, baik. Okey, cuma satu benda yang kita nak sentuh adalah pada ayat yang ke-28. Ayat yang ke-28. Okey, di mana ayat 28? Tengok bila kita baca irji'i. Okey, so kaedah yang kita letakkan sebelum ni, apabila kita nak tahu ra tu tebal atau nipis, maka kita kata kalau ra tu mati sebelum dia baris bawah, maka dia nipis. Okey, so dekat sini apabila kita mulakan perkataan tu, hamzah wasal tu kita baris bawahkan dia kerana huruf yang ketiga berbaris bawah. Itu kaedah dia. Maksudnya kalau hamzah wasal kita kan dia alif yang tak ada baris. So bila kita nak mula dengan hamzah wasal, kita kena bariskan dia. So nak tengok baris dia, maka tengok huruf selepas dia. Kalau huruf selepas dia lam, maka dia sentiasa baris atas. Tapi kalau huruf selepas dia bukan lam, maka tengok pada huruf yang ketiga. Kalau huruf ketiga tu baris atas atau baris bawah, maka hamzah wasal sentiasa baris bawah. Kalau huruf yang ketiga tu baris depan, maka hamzah wasal sentiasa baris depan. Lalu apabila kita tengok huruf yang ketiga, huruf jim, maka jim tu berbaris bawah. Maka hamzah wasal mesti mula dengan baris bawah, irji'i. Okey. So kaedah dia, apabila ra mati sebelum dia baris bawah, sepatutnya dia nipis. Betulnya irji'i kan? Irji'i. Okey, tetapi di sana ada satu kaedah di mana kalau sebelum ra tu baris bawah, tetapi baris bawah tu bukan daripada asal perkataan. Okey, di mana kalau kita tengok asal alif tu adalah hamzah wasal. So dia tak ada baris bawah. Kita yang bariskan dia dengan baris bawah, maka baris bawah tu bukan asal perkataan. Okey. So apabila baris bawah tu bukan asal perkataan, maka kita balik ra tu yang patutnya nipis kembali kepada asalnya tebal. Irji'i. Okey. Ataupun kaedah yang lebih mudah, mana-mana ra sebelum dia ada hamzah wasal, maka ra tu akan jadi tebal.
Mana-mana ra yang sebelum dia hamzah wasal, maka ra tersebut akan jadi tebal. Okey, baik. So kita dah ceritakan sedikit tentang surah Al-Fajr, di mana surah Al-Fajr dengan walaupun panjang tapi dia tak ada fadilat khusus untuk apabila kita baca surah Al-Fajr, melainkan ia adalah sebahagian daripada Al-Quran. Maka membacanya dapat fadilat kita membaca Al-Quran secara umum, iaitu Nabi SAW sebut, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Nabi SAW bagi tahu kepada kita bahawa siapa yang baca satu huruf di dalam Al-Quran, maka dapat satu hasanah. Allah tulis bagi dia satu kebaikan. Tetapi bila sampai masa Allah Ta'ala nak mengganjarkan kebaikan tersebut, maka Allah Ta'ala beri ganjaran 10 kali ganda. Dan ini Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha. Siapa yang bawa datang satu kebaikan, yang melakukan satu kebaikan, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bagi ganjaran kepada dia dengan 10 kali ganda. 10 amthaliha, 10 kali yang sama macam apa yang dia lakukan. Okey, baik. So kemudiannya kita dah selesai daripada ayat yang pertama sehinggalah ayat yang ke-14, di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan tentang nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada manusia dengan datangnya waktu fajar, dengan walayalin ashar, 10 hari, yang mana kita sebut bahawa 10 ini boleh jadi 10 malam terakhir Ramadan, boleh jadi 10 hari pertama Zulhijjah, dan yang mana kita menguatkan pandangan bahawa 10 hari ini yang dimaksudkan adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Okey, maka siapa-siapa yang rasa dia kecewa kerana tak dapat nak rebut 10 akhir Ramadan, maka bersiap sedia untuk menyambut satu lagi kedatangan 10 hari, iaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita nikmat al-lail, malam, nikmat asy-syaf'i wal watr, dan kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala ceritakan kemudiannya tentang golongan-golongan manusia, beberapa bangsa, beberapa jenis manusia yang ingkar pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, setelah mana Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka nikmat-nikmat yang bukan sedikit, tapi nikmat-nikmat yang maha hebat. Sampai Allah Ta'ala kata contohnya kepada kaum Ad, Iram dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang tak pernah diciptakan bangsa yang sehebat bangsa kaum Ad yang duduk dekat Iram. Bagi siapa yang kata Iram ni nama lembah ataupun bangsa Iram, bagi yang mengatakan bahawa Iram ini adalah bangsa. Kemudian Allah Ta'ala bagi tahu contoh lagi, tengok contoh orang yang tak reti nak menghargai dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seperti kaum Thamud, yang mana mereka ni boleh dengan teknologi yang ada pada waktu tu yang tak sama macam sekarang. Sekarang kalau kita dapat tebuk bukit tu, itu benda biasa. Okey, benda biasa. Tapi kaum Thamud dapat buat dengan teknologi yang ada pada zaman mereka. Nak kata hebat tak hebatnya benda Allah Ta'ala bagi kepada kaum Nabi Thamud, tapi mereka memilih untuk ingkar pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga Fir'aun. Kita tak payah cerita tentang Fir'aun. Mana-mana orang pun akan kenal nama Fir'aun dan sejarah kehebatan kerajaan Fir'aun, tamadun Mesir purba. Hebatnya benda yang ada pada Fir'aun. Sampai sekarang ni ada piramid yang dibina pada zaman Fir'aun. So hebat keadaan mereka, namun mereka memilih untuk kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu kemudiannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan apa sebenarnya yang menyebabkan manusia ni kufur pada Allah Ta'ala. Nikmat, semua manusia dapat nikmat, tapi apa yang menyebabkan ramai manusia ni dia gagal untuk menghargai nikmat? Dalam erti kata, dia gagal untuk tahu bahawa nikmat ni datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lantas menyebabkan dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, ini tabiat manusia. Tabiat manusia, bila Allah cerita tabiat manusia ni, tabiat manusia ada tabiat yang baik dan ada tabiat yang tak baik. Allah Ta'ala sebut tentang penciptaan manusia, wa kanal insanu ajula. Manusia ni memang dicipta tergesa-gesa. Keadaan manusia nak cepat. Lalu ini fitrah manusia nak cepat, tapi bukan semua tempat kita kena cepat.
Ada tempat kita kena cepat beribadah pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh fastabiqul khairat. Okey, Nabi SAW suruh badiru bil a'mal. Yang tu kita kena cepat. Tapi ada benda-benda lain yang hatta Nabi SAW suruh buat pelan-pelan, slow-slow. Hatta Nabi SAW sebut al-ana minallah wal ajalatu minasyaitan. Perlahan-lahan, slow-slow, berhati-hati, itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pun tergesa-gesa itu daripada syaitan. Walaupun ia tabiat yang ada pada manusia, tetapi tidak menandakan bahawa manusia kena terima tabiat tu. Sebab dalam diri manusia sendiri pun ada benda-benda yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan sebagai ujian kepada manusia. Antaranya adalah nafsu. Nafsu Allah Ta'ala bagi adalah anugerah kepada manusia. Kalau tak ada nafsu, kita tak ada keinginan untuk makan, kita tak ada keinginan untuk membina kehidupan yang baik, kita tak ada keinginan untuk dapatkan ilmu, kita tak ada keinginan untuk dapatkan pasangan hidup yang baik. Tu nafsu adalah benda yang baik. Tapi walau bagaimanapun, ada keadaan-keadaan nafsu ni dia jadi luar kawalan, liar, dan dia menjauhkan diri kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So benda Allah Ta'ala bagi pada kita cantik, tapi kita sendiri kena usaha untuk kontrol diri kita. Tabiat yang ada pada diri kita baik, tapi kadang-kadang tabiat ni dia boleh membawa kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Allah Ta'ala kata antara tabiat yang ada pada manusia ialah apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan sesuatu kepada mereka yang berbentuk nikmat, anugerah, tambahan, ziyadah, lalu mereka kata, oh, Tuhan aku sayang kepada aku. Okay? So dia meletakkan satu indikator bahawa Tuhan sayang pada dia atau tidak adalah berdasarkan kepada pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada dia. Kalau Allah Ta'ala bagi ilmu pada dia, ilmu yang banyak pada dia, lebih daripada orang lain, maka dia kata, tengok Tuhan sayang pada aku. Kalau Allah Ta'ala bagi harta yang banyak pada dia, maka Allah sayang pada aku. So kebanyakan manusia dia tertipu dengan perkara ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut pada akhir, setelah Allah Ta'ala sebut benda ni, Allah Ta'ala kata, kalla, itu bukan tanda. Sebab ada orang-orang yang lagi dahsyat, seperti orang-orang Yahudi dengan Nasrani. Orang Yahudi, mereka kata mereka ni adalah manusia yang terbaik. Mereka ni waqalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Berkatalah orang-orang Yahudi dengan Nasrani bahawa mereka ini adalah, kami ini adalah anak-anak Tuhan dan manusia-manusia yang paling disayangi oleh Tuhan. Kenapa? Sebab pemberian Allah Ta'ala bagi kepada mereka. Di mana Allah Ta'ala sebut pada orang-orang Yahudi, la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Kamu akan binasa 2 kali je dalam sejarah kamu, kemudian kamu akan naik duduk di puncak ketinggian, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu orang Yahudi, sebelum datangnya bangsa Bani Israel ni, nabi-nabi sebelum tu, daripada Nabi Ibrahim, Nabi Hud, Nabi Saleh, sebelum Bani Israel, maka setiap kaum yang ingkar pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala binasakan mereka, hancur terus. Tetapi sampai pada Bani Israel, maka mereka inilah golongan pertama yang tengok kelebihan Allah Ta'ala bagi. Nabi mereka, Allah Ta'ala cakap direct dengan dia. Nabi Allah Musa alaihi salam, Allah Ta'ala cakap direct, wa kallamallahu Musa taklima. Allah Ta'ala bercakap secara langsung dengan Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Allah Ta'ala bagi mereka kitab yang Allah Ta'ala sendiri tulis, iaitu kitab Taurat. Ya Allah Ta'ala takhutuhu biyaminik, yang Nabi Musa alaihi salam sebut bahawa kitab Taurat yang Allah Ta'ala sendiri tulis dengan tangannya. Lalu anugerah yang sangat besar Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kepada Bani Israel. Dan lagi dahsyat lepas tu, kekufuran yang dilakukan oleh Bani Israel. Mereka sembah patung anak lembu, mereka kufur pada Allah Ta'ala. Kalau kaum sebelum tu, Allah Ta'ala binasakan mereka terus.
Kaum Nabi Nuh dah tak ada, kaum Nabi Hud dah tak ada, kaum Nabi Lut dah tak ada. Allah Ta'ala binasakan mereka. Tapi bermula Bani Israel, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kelepasan daripada kesalahan-kesalahan ini dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka ni golongan pertama yang dapat kitab bertulis daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kemudian Nabi mereka bercakap, dan kemudian bila mereka buat kesalahan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan setakat Allah Ta'ala tak binasakan mereka, Allah Ta'ala dalam keadaan Allah hukum mereka pun Allah tetap bagi nikmat pada mereka. Tengok contoh kisah yang berlaku pada Nabi Musa, bagaimana mereka disesatkan oleh Allah Ta'ala selama 40 tahun. 40 tahun sesat, tak tahu jalan keluar. Tapi dalam keadaan tu pun Allah Ta'ala bagi pada mereka al-man wa salwa, makanan daripada syurga. Allah Ta'ala pecahkan batu untuk agar air keluar untuk mereka minum. Nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka. So sebab tu mereka rasa bahawa tak ada orang yang dapat seperti mana mereka, yang Tuhan janjikan mereka ni akan berada di puncak walaupun jatuh 2 kali. Jatuh 2 kali sepanjang sejarah mereka, tapi mereka akhirnya akan berada di puncak. Lalu mereka rasa, oh, kamilah golongan yang terbaik, tak ada lagi golongan yang lebih baik daripada kami. Sebab tu bila datangnya Nabi SAW, walaupun kedatangan Nabi ni dah diceritakan dalam kitab Taurat, dah diceritakan dalam kitab Injil, tapi mereka merasakan kami bangsa terbaik, kamilah orang terbaik, kami manusia yang paling disayangi oleh Tuhan. Kalau setakat tak ikut Muhammad, maka tak ada masalah. Mereka rasa seperti itu. Kerana keadaan mereka merasakan bahawa sayang Tuhan pada mereka berdasarkan kepada pemberian yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, kalla, tidak sama sekali. Tak semestinya orang yang Allah Ta'ala bagi nikmat pada dia, maka itu manusia yang Allah Ta'ala sayang. Itu bukan indikator dia. Ada orang yang Allah Ta'ala bagi, tapi Allah Ta'ala bagi sebagai istidraj. Kita tak nafi, ada orang yang Allah Ta'ala bagi, memang Allah Ta'ala nak bagi nikmat pada dia. Memang asal pun bila Allah Ta'ala bagi, maka itu dinamakan in'am. Allah Ta'ala bagi nikmat pada dia. Tetapi ada orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kepada mereka, tambahkan, gandakan, sampai Nabi Musa pun mengadu pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Sampai Nabi Musa kata, wahai Allah Ta'ala, Rabbana liyudillu an sabilik. Fir'aun ni, dia bukan sekadar sesat, tapi dia gunakan harta yang ada ni, kekuasaan yang dia ada ni, untuk paksa orang ikut sama sesat dengan dia. Paksa Bani Israel untuk keluar, jangan beriman kepada Allah Ta'ala. Paksa tukang-tukang sihir yang dah beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala keluar daripada agama Nabi Musa, kalau tak kami bunuh kamu. La usallibannakum ajma'in. Dan kata kami salib kamu semua. So, Fir'aun dengan kekuatan dia, dengan harta yang dia ada, dengan tentera yang dia ada, maka dipaksa orang untuk sesat keluar daripada jalan Allah Ta'ala. Lalu Nabi Musa kata, ya Allah, kenapa engkau bagi lagi pada dia zinatan wa amwalan fil hayati dunia? Kenapa bagi lagi zinah, perhiasan? Kenapa bagi lagi harta pada dia? Tapi Allah Ta'ala la yumli lil zalim. Allah Ta'ala bagi dan bagi supaya lagi banyak dosa yang dia buat. Ini yang dipanggil istidraj. Ada orang-orang yang dapat nikmat, tapi kemudiannya nikmat itu Allah Ta'ala jadikan sebagai sebab untuk dia tambah dosa dan kesalahan daripada Allah Ta'ala. Lalu bila mana Allah Ta'ala hukum dia, Allah Ta'ala akan gandakan hukuman. Allah Ta'ala akan bagi hukuman yang sangat dahsyat kepada mereka. Ada satu pihak yang lain pula, wa ammal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ada satu golongan yang lain pula, Allah Ta'ala tak bagi nikmat pada dia. Dia bandingkan diri dia, dia tengok diri dia, lalu dia bandingkan diri dia dengan orang lain. Dia kata, tengok orang tu Allah Ta'ala bagi nikmat pada dia. Tengok orang tu Allah Ta'ala bagi harta pada dia. Tengok orang ni Allah Ta'ala bagi ilmu pada dia. Tengok orang ni Allah Ta'ala bagi jisim, badan fizikal yang hebat pada dia. Lalu dia rasa diri dia dengan katalah diri dia rendah ke, badan tak menarik, muka tak handsome, harta tak ada, ilmu tak ada. Lalu bagi dia, Tuhan sekarang ni sedang menghina dia.
Bila Tuhan tak bagi pada dia benda yang Tuhan bagi, nikmat yang Tuhan bagi pada orang, Tuhan tak bagi pada dia, lalu dia rasa ahanan, Tuhan sedang menghina dia. Lalu Allah Ta'ala kata, kalla, jangan pandang benda yang Allah Ta'ala bagi, Allah Ta'ala tak bagi dengan pandangan akal kamu yang singkat. Pandang setiap perkara yang Allah Ta'ala jadikan dekat dunia ni. Allah Ta'ala kata apa? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Ingat perkataan ni, liyabluwakum. Allah Ta'ala bagi nikmat, itu adalah ujian daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak bagi nikmat, itu adalah ujian daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak tengok orang yang Allah Ta'ala bagi nikmat, adakah mereka bersyukur kepada Allah Ta'ala. Mereka bersyukur, mereka berjaya dalam ujian mereka. Orang yang Allah Ta'ala tak bagi nikmat pada mereka, maka Allah Ta'ala nak tengok adakah mereka sabar. Adakah mereka sabar? Dan kalau mereka sabar, maka mereka lulus dalam ujian yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi. Sebab tu Nabi SAW sebut ajaban li amril mu'min. Nabi cerita tentang sifat orang beriman, bagaimana kesempurnaan iman yang ada pada seorang Muslim apabila inna amrahu kullahu khair. Setiap perkara yang berlaku pada dia, dia nampak benda ni adalah baik. In asabahu sarra'a syakar fakana khairan lah. Kalau dia dapat benda-benda yang menggembirakan dia, dapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan bersyukur pada Allah Taala. Wa in asabahu dharra'a sabar fakana khairan lah. Kalaulah dia ditimpa benda-benda yang dharra, yang dia rasa mudarat pada dia, tak elok pada dia, maka dia sabar, fakana khairan lah. Dan Nabi SAW kata benda ni tak ada melainkan pada orang beriman sahaja. Maka kita tahu bahawa Allah Ta'ala bagi ke, Allah Ta'ala tak bagi ke, itu bukan tanda sayang atau tak sayang Allah Ta'ala pada kita. Sayang atau tak sayang Allah Ta'ala pada kita apabila kita lulus ujian yang Allah Ta'ala bagi. Kita sabar, kita syukur, kita redha dengan apa Allah Ta'ala nak. Sering kita sebut bahawa dalam kehidupan kita ada ibadah-ibadah yang Allah Ta'ala tuntut daripada kita. Ada salat, ada zakat, ada puasa, ada haji dan macam-macam lagi, zikir, membaca Al-Quran. Tak kira lah wajib ke tak wajib ke, kita pandang tepi, letak tepi dulu hukum. Yang penting ada tuntutan-tuntutan yang Allah Ta'ala bagi. Lalu kita jaga tentang ibadah-ibadah yang zahir ni, yang manusia boleh nilai. Solat manusia boleh nilai, puasa manusia boleh nilai. Puasa susah sikit nak nilai. Zakat manusia boleh nilai. Haji manusia boleh nilai dengan perbuatan kita. Kalau kita zakat dengan harta yang banyak, maka orang nilai, oh ini Masya Allah, pahala dia lebih banyak daripada orang lain. Kalau kita pergi haji dengan orang nampak kita berjalan kaki tanpa pakai selipar contohnya, lalu kita kata, oh ini orang yang hebat dalam haji. So orang boleh nilai kita dengan amalan kita. Solat kita khusyuk, solat kita ada solat sunat, kita rajin qiyamul lail, orang boleh nilai kita. Tetapi di sana ada ibadah yang manusia tak boleh masuk campur langsung. Tak boleh masuk campur langsung. Dan ibadah inilah yang Allah Ta'ala jadikan sebagai mahal ujian, tempat Allah Ta'ala uji manusia. Iaitu ibadah yang hanya ada dalam hati, yang tak ada orang boleh tengok. Yang sampai Nabi SAW pun bila ada sahabat yang bunuh orang kerana mengucapkan la ilaha illallah, kerana sahabat ni dah cuba untuk ittiham pada benda yang dia tak nampak. Lalu Nabi tanya, asyaqaqta an qalbih, kamu belah ke hati dia untuk kamu tahu apa yang ada dalam diri dia. Benda yang ada dalam hati ini tempat ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar kita, syukur kita, tawakal kita, tawaduk kita, redha kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat-sifat baik yang ada pada diri kita. Siapa yang boleh tengok? Siapa yang boleh kata orang ni sabar ke tak sabar? Orang ni redha ke tak redha? Orang ni bersyukur ke tak bersyukur? Orang ni ikhlas ke tak ikhlas? Tak ada orang boleh tahu, hanya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka fokus pada benda ni. Fokus pada benda ni. Sebab solat kita, kadang-kadang solat kita orang tengok daripada luar, apa solat dengan menguapnya, dengan bergeraknya macam-macam, tapi hati kita sedang fokus pada Allah Ta'ala, yang tu orang tak tahu.
Orang ni nampak penilaian daripada luar. Lalu kita kena bermacam-macam tuhmahan daripada orang. Tapi kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala redha dengan perbuatan kita kerana keikhlasan kita pada Allah Taala. So fokus pada benda yang antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian bila Allah Taala bagi tahu bahawa jangan kamu gunakan benda-benda yang Allah Ta'ala bagi pada kamu, benda-benda yang Allah Ta'ala tak bagi kepada kamu sebagai satu penanda aras untuk kamu kata bahawa Allah Ta'ala sayang pada kamu, Allah Ta'ala suka pada kamu, atau Allah Ta'ala benci dan tak suka kepada kamu. Kalla, kata Allah Ta'ala, itu bukan ukuran dia. Tapi ukuran dia apa yang ada dalam hati kamu, apa yang kamu buat setelah kamu ditimpa oleh ujian ni. Kaya pun ujian, hebat pun ujian, miskin pun ujian, lemah pun ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kata, Allah Taala bagi sebab. Sebab kenapa manusia ni jadi macam tu? Penilaian dia ialah berdasarkan benda yang Allah Ta'ala bagi dan benda yang Allah Ta'ala tak bagi. Pertamanya adalah kerana kalla balla tukrimunal yatim. Kerana kamu tidak duduk sekali dengan orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala uji mereka. Orang-orang yatim ni Allah Ta'ala uji mereka dengan kehilangan bapa mereka. Kehilangan bapa dengan arti kata kehilangan kasih sayang. Dan biasanya kalau kehilangan bapa ni, maka kehilangan tempat bergantung. Sebab yang mencari nafkah dalam keluarga adalah bapa, suami yang cari nafkah. Lalu bila hilangnya bapa, maka hilanglah tempat kebergantungan mereka. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kata, kamu kalau kamu nak benar-benar nak tengok bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sayang ke tak sayang pada kamu, maka kamu tengok bagaimana kamu melayan orang-orang kamu. Pertama sekali tengok, pandang pada orang-orang di sekeliling kamu yang Allah Ta'ala bagi kesusahan dia lagi dahsyat daripada kamu. Kamu lahir ada ibu, ada bapa jaga. Lalu Allah Ta'ala kata pergi pusing sikit pandangan kamu, tengok pada orang yang tak ada bapa. Orang yang terpaksa memikirkan macam mana cara dia untuk dia membesar, untuk dia mendapatkan nafkah untuk keluarga dia, untuk dia sara diri dia sendiri. Tengok pada anak-anak yatim. Lalu hatta Nabi SAW bagi tahu, unzur ila man dunak fa innahu ajdaru alla tazdari ni'matallahi alaih, ataupun alla tazdaru ni'matallahi alaih. Nabi SAW bagi tahu, tengoklah pada orang yang kurang daripada kamu. Kalau kamu ni hatta orang yang berharta sekalipun, Allah Ta'ala kata, kalau kamu ada harta, kamu tengok pada orang-orang yang susah. Apa yang kamu buat pada orang susah? Ada orang dia kaya, tapi dia tengok pada orang-orang susah, tak tergerak langsung hati dia. Dia hanya rasa, orang susah, tak tergerak langsung hati dia. Lalu dekat sini Allah Ta'ala kata, apa yang menyebabkan dia rasa bahawa sayang atau tidak Allah Ta'ala tu bergantung pada pemberian dia? Apabila dia gagal untuk hidup dengan masyarakat di sekeliling dia, yang mana masyarakat di sekelilingnya inilah yang menentukan bahawa Allah Ta'ala sayang atau tidak pada dia. Lalu dia tengok anak yatim dengan harta dia, dia buat tak tahu dia. Dan begitu juga orang-orang yang susah, orang yang tak ada harta, dia pandang pada anak yatim. Dia tengok pada anak yatim, ni sama susah, aku susah, dia pun susah. Tapi dia tak rasa bahawa anak yatim ni lagi susah daripada dia. Dia gagal untuk pandang benda yang Allah Subhanahu Wa Taala nak dia pandang. Lalu Allah Ta'ala kata, sentiasa tengok pada orang yang bawah daripada kamu. Maka di sana kamu akan dapat rasa betapa hebatnya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala pada kamu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tengok dalam ayat ni, Allah Ta'ala kata, bila kamu duduk dengan anak yatim dan kamu nak guna harta kamu pada mereka, ataupun orang-orang yang susah, nak macam mana nak muamalah dengan anak yatim, maka Allah Ta'ala kata, dengan anak yatim bukan hanya ihsan semata-mata. Sebab sebelum ni bila kita duduk dengan anak yatim, kita duduk dengan atas rasa kesian. Mereka ni tak ada ayah, kita rasa kesian, dia tak ada kasih sayang, dia tak ada tempat bergantung. Tapi Allah Ta'ala suruh kita pandang anak yatim dengan kalla balla tukrimunal yatim. Tengok perkataan Allah Ta'ala guna. Bila kamu nak bermuamalah dengan anak yatim, muliakan anak yatim. Muliakan anak yatim.
Ada orang dia buat kebaikan pada anak yatim, dia kongsi harta dia, dia kongsi kasih sayang dengan dia, tapi bukan atas dasar ikram, bukan atas dasar memuliakan anak yatim. Dia hanya buat atas dasar kesian semata-mata. So Allah Ta'ala kata, dengan anak yatim ni kamu nak buat baik, Allah Ta'ala suruh ihsan. Memang Allah Ta'ala suruh buat baik, tapi Allah Ta'ala guna perkataan ikram. Sebab tu kita kena tengok perkataan yang Allah Ta'ala guna dalam Al-Quran adalah perkataan yang sangat cantik dan sangat sempurna. Allah Ta'ala kata, kamu nak buat baik pada anak yatim, maka buatlah biar anak yatim tu rasa bahawa diri dia dimuliakan. Jangan ambil ala kadar. Kadang-kadang orang nak bagi makan pada anak yatim, main bagi je, tak tengok makanan apa, tak tengok kualiti makanan yang diberikan, kualiti kita punya servis dia kepada mereka. Lalu kita nak tunjuk pada mereka bahawa kita sayang pada mereka. Mereka yang kehilangan kasih sayang, kita nak tunjuk sayang. Mereka yang hilang tempat bergantung, kita nak bagi tahu bahawa kamu ada orang dalam masyarakat ni, kamu boleh letak pergantungan pada mereka, boleh minta tolong daripada mereka. Tapi kalau kita ala kadar, jumpa salam pun main sip je. So apa yang kita nak sampaikan sebenarnya kepada anak yatim ni? Okay? So bila kita nak buat baik, maka muliakan anak-anak yatim ni. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kata, wala tahadduna ala ta'amil miskin. Dan kalau kamu tengok orang-orang miskin pula, orang-orang yang tak mampu untuk makan lebih daripada pendapatan harian dia, orang miskin ataupun orang fakir yang mana tak sampai pun pendapatan harian dia. Kalaulah average makanan dekat Malaysia ni sehari RM10, lalu orang miskin ni adalah orang yang dapat RM10, dia tak boleh nak dapat lebih. Dan orang fakir ni orang yang tak boleh nak dapat RM10 pun. Okay? So Allah Subhanahu Wa Taala kata, kamu yang rasa diri kamu ni Allah Taala hina kamu, ataupun kamu yang rasa bangga sangat dengan apa yang kamu ada, maka Allah Subhanahu Wa Taala kata, tengok pada orang sekeliling kamu. Tengok pada orang sekeliling kamu, antaranya adalah orang miskin. Kamu tengok pada orang miskin, apa yang kamu buat pada mereka. Bagi orang yang Allah Ta'ala bagi kelebihan, kekayaan pada dia, apa yang dia buat pada orang miskin. Okay, ada orang dia bagi bantuan pada orang miskin, dan itu satu perbuatan yang baik. Dan ada orang yang tak berharta, lalu apa yang dia buat pada orang miskin. Okay, dia pun kata, aku pun susah, macam mana nak tolong orang miskin. Tapi tengok Allah Subhanahu Wa Taala ajar pada kita, wala tahadduna ala ta'amil miskin. Galakkan. Tahaddu daripada perkataan hadda yahuddu, galakkan orang. So bila orang kaya ni, Allah Subhanahu Wa Taala suruh layan orang miskin ni, bukan hanya dia bagi bantuan, tapi dia berjaya untuk galakkan orang-orang lain yang sama macam dia, kaya juga macam dia, untuk pergi bantu orang miskin. Itu yang sepatutnya ada. Okay, dan orang yang tak mampu nak tolong orang miskin ni, maka Allah Ta'ala tak, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak minta pun dia keluarkan harta dia, tapi pergi cari orang yang boleh bantu, pergi bantu. Itu kita kata seringan-ringan pertolongan yang kita boleh bagi. Kalau kita mampu untuk bagi harta kita bagi. Kalau tak mampu, maka pergi cari orang dan tunjukkan pada orang, ini orang miskin yang perlukan bantuan. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala nak cerita secara umumnya, kamu apa yang menyebabkan kita ni selalu rasa tak cukup, selalu rasa hebat, kerana kamu gagal untuk hidup dengan orang-orang susah yang ada di sekeliling kamu. Lalu Allah Ta'ala bagi penyelesaian, pergi duduk dengan anak yatim, pergi ikram anak yatim, pergi bagi makan, pergi cari orang untuk bagi makan pada orang miskin. Maka dekat situ kamu akan dapat merasai apa yang Allah Ta'ala bagi pada kamu. Bila kamu dapat nikmat, kamu akan syukur. Bila kamu tak dapat nikmat, kamu akan sabar. Sebab sebab kita tahu ada orang-orang yang lagi dahsyat keadaan dia berbanding dengan kita. Okay. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kata, antara sebab lain kenapa manusia ni dia jadi tak ada sabar, tak ada syukur, dia duk sangka buruk dengan Allah Subhanahu Wa Taala, antara sebabnya ialah wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Okay. Wa ta'kulun, dan kamu makan at-turath. At-turath adalah, pernah dengar kitab turath tak? Kitab turath daripada waratha yarithu.
benda yang ditinggalkan. Kitab turas ni maksudnya kitab yang ditinggalkan oleh ulama-ulama terdahulu pada kita. Lalu dalam kehidupan dunia kita, orang yang sebelum kita dah meninggal dunia, lalu harta-harta ditinggalkan kepada kita. So sama ada kita dapat harta faraid ke, tu faraid maksudnya yang ada ahli kaitan, ahli kekeluargaan kepada kita ke, ataupun bukan faraid sekalipun, harta yang ditinggalkan kepada kita, sebab harta tak boleh bawa masuk kubur. So mana-mana orang dia akan tinggalkan harta di belakangnya. So Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu, kamu bila tengok harta, kamu makan harta aklal lamma. Kamu nak makan, kalau boleh kamu nak boleh semua harta yang ada dekat dunia. Ini yang menyebabkan kamu gagal untuk rasa syukur pada Allah Ta'ala, gagal untuk sabar kalau ditimpa ujian. Hatta orang kaya pun, dia dah kaya, bayangkan keadaan dia dah kaya, terlalu kaya, tiba-tiba Allah Ta'ala tahun ni Allah Ta'ala bawa datang satu ujian yang menyebabkan dia bukan rugi, tapi keuntungan dia berkurangan. Lalu dia rasa tak sedap, apa Tuhan buat macam gini pada aku. So gagal dalam ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada dia. Dan yang lebih kita tak faham, ada orang dah kaya tapi nak jadi kaya lagi, nak jadi kaya lagi. Lalu kita pun kata, apa penyebab dia? Lalu Allah Ta'ala kata, wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Kerana kamu ni gagal, kerana bila datang nikmat pada kamu, kamu nak makan semua. Selagi mana ada harta dunia, selagi tu kamu nak ambil. So Allah Subhanahu Wa Taala, memang Allah Ta'ala bagi harta kepada manusia, tapi Allah Ta'ala bagi harta kepada manusia, kita selalu sebut untuk ujian. Siapa yang dapat harta, Allah Ta'ala nak tengok kamu keluarkan tak zakat, kamu bantu tak orang miskin. Sebab setiap harta yang kita ada, Allah Ta'ala bagi pada kita, tapi kemudiannya bersepah-sepah orang yang tak mampu dekat sekeliling kita, dan kita buat tak tahu je. Maka Allah Ta'ala akan hisap kita pada waktu tu. Sebab harta ni bukan milik kita. Ada ramai orang yang berusaha untuk dapatkan harta, tapi bukan semua orang Allah Ta'ala bagi dapat harta. So siapa yang dapat harta, maka dia tahu seperti mana orang yang Allah Ta'ala bagi ilmu, maka dia ada tanggungjawab untuk sampaikan ilmu tu pada orang. Begitu juga orang yang ada harta, dia ada tanggungjawab untuk sampaikan harta tu pada orang. Begitu juga orang yang ada kuasa, dia ada tanggungjawab untuk gunakan kuasa dia tu untuk kebaikan orang. So Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu, kalau kamu terikat dengan dunia, duk kejar-kejar, nak tanpa kamu fikir untuk nak bagi. So dekat sinilah yang menyebabkan kamu hilang rasa syukur pada Allah Ta'ala, dan kamu gagal untuk bersabar kalau kamu ditimpa ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Lamma maksudnya jama'ah. Okay? Orang Arab bila dia sebut al-mamtu syai'an, maksudnya jama'tu syai'an, aku menghimpunkan. Maksudnya selagi mana dia boleh himpunkan harta tu, dia akan himpunkan. Dan kalau kita Allah Ta'ala bagi akal, kalau kita fikir apa yang dia nak buat dengan harta yang banyak-banyak, dia kumpul sampai satu masa dia mati, so harta tu akan pergi pada orang. So baik dalam kehidupan dia guna benda tu agar benda tu boleh jadi saham untuk dia rolling walaupun dia dalam kubur nanti. Okey, kemudian wa ta'kuluna turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Lalu Allah Ta'ala bagi tahu, inilah sebab paling utama yang menjadikan manusia ni gagal untuk sabar dan syukur. Apa dia? Kamu suka kepada harta dunia ni, bukan suka yang sikit-sikit. Hubban jamma, hub yang sayang, cinta yang terlalu melampau. Okay. Kenapa cinta yang terlalu melampau? Sebab fitrah manusia sentiasa nakkan kebaikan. Kita nak pasangan hidup yang paling cantik, yang paling baik, yang paling handsome, yang paling bagus fizikal dia. Kita nak dapat ilmu yang terbaik. Kita bila nak bangunkan negara, kita nak bangunkan dengan cara yang terbaik. Semua yang ada pada manusia, dia nak yang terbaik. Dia nak yang ter. Sebab tu orang berusaha untuk buat bangunan yang tertinggi, walaupun kita tak faham. Daripada buat satu bangunan tinggi, lebih baik banyak-banyak bangunan yang sederhana tinggi. Okay? So tapi manusia berusaha juga untuk dapat yang terhebat, terbesar dan terbanyak. Ta'kuluna turatha aklan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Suka pada harta, suka yang terlalu melampau, terlalu hebat. Kerana apa? Kerana harta. Mereka nak kebaikan, betul. Allah Ta'ala bagi kebaikan kepada manusia. Tapi kebaikan yang
mereka nak ambil adalah kebaikan-kebaikan yang sementara. Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada mereka, depan kamu Allah Taala memang bagi kebaikan, tapi kebaikan yang Allah Taala nak adalah kebaikan akhirat kamu. Maka gunakanlah setiap apa yang dekat dunia ni untuk cari kebaikan akhirat. Tapi Allah Taala kata, kalla bal tuhibbunal ajilah. Tapi sayangnya manusia ni dia lebih suka untuk dapatkan kebaikan yang cepat. So dia nak dapat benda tu cepat, lalu dia lupa pada watadharunal akhirah. Lalu dia lupa pada di sana ada kebaikan syurga yang Allah Subhanahu Wa Taala siapkan untuk dia. Lalu dia tinggalkan syurga, lalu dia cari dunia. Dunia ni yang sepatutnya digunakan untuk dapatkan syurga Allah Taala, jadi terbalik. Syurga ditinggalkan, lalu dikejar dunia ni dan digenggam erat dunia ni. Lalu kemudian Allah Taala bagi tahu, kamu nak kejar dunia ni pasal apa? Sampai satu masa, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Allah Ta'ala kata, dunia ni sampai satu masa dukkah. Dukkah ni hentaman daripada atas. Okey, hentaman daripada atas. Di mana hentaman ni menyebabkan kalau kita buat apa kita susun benda tinggi-tinggi, tiba-tiba kena pong daripada atas, maka dia akan jadi rata. Okey, jadi rata. So Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma apabila sampai pada ayat wa idzal ardu muddat, apabila bumi ini diratakan. Lalu kata Ibnu Abbas, antara maksud diratakan ialah dukkatil ardu dakkan dakka. Okey, apabila wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Apabila berlakunya hari kiamat, maka bumi dan langit ni akan dukkata dakkatan wahidah. Allah Taala akan bagi hentaman daripada atas, lalu ratalah segala apa yang ada di atas muka bumi. Yang wa humilatil ardu wal jibal fadukkata dakkatan wahidah, ini fa yauma idzin waqa'atil waqi'ah, itu pada permulaan hari kiamat. Tapi setelah manusia dibangkitkan depan Allah Subhanahu Wa Taala, manusia akan tengok depan mata dia bagaimana dukkatil ardu dakkan dakka. Manusia akan dibangkitkan di satu kawasan yang mana dia dapat tengok ada bukit-bukit depan mata dia, tapi kemudiannya bukit tersebut akan dihancurkan satu persatu depan mata dia. Kerana Allah Ta'ala nak tunjukkan kehebatan dan kekuasaan Allah Ta'ala, terutama bagi orang yang kufur pada Allah Ta'ala. Semasa di dunia, mereka tak kenal siapa Allah Ta'ala, tak berusaha untuk kenal siapa Allah Ta'ala. Tapi pada hari akhirat, Allah Ta'ala apa? Maliki yaumiddin. Allah Ta'ala nak tunjuk bahawa akulah raja. Allah Ta'ala nak tunjuk bahawa Allah lah raja. Lalu Allah Ta'ala binasakan satu persatu gunung dan bukit depan mata manusia. Dan pada waktu tersebut, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Okay, pada waktu tu datanglah Allah Subhanahu Wa Taala bil ghamami wa nuzzila al malaikatu tanzila. Allah Taala datang dengan awan. So cara macam mana jangan bayangkan, sebab kita tak boleh nak bayang. Kita hanya cerita seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan apabila kita dibangkitkan pada hari kiamat, Allah Subhanahu Wa Taala akan datang ketika mana kita sedang tunggu nak dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala akan datang sendiri. Allah Ta'ala akan datang sendiri, sebab Allah Ta'ala sebut waja'a rabbuk, dan datanglah Tuhan kamu. Lalu ada sebahagian orang yang mengatakan Allah Ta'ala tak boleh datang sebab harakat, pergerakan ni adalah benda yang dilakukan oleh makhluk. Tapi kita kata kalau Allah Ta'ala sendiri yang cerita tentang diri dia, di mana Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala datang, so siapa kita untuk mengatakan bahawa Allah Ta'ala tak datang? Okay, so kita pegang dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita. Allah Taala kata waja'a rabbuk wal malaku saffan saffa. Pada hari tersebut manusia akan tengok bagaimana pintu-pintu langit dibuka, fakanat abwaba wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Dia buka pintu-pintu langit, dibuka langit ni bagaikan pintu-pintu dibuka. Lalu turunlah malaikat, dan malaikat turun dalam keadaan saffan saffa. Cara saf kita tak tahu cara macam mana. Ada sebahagian riwayat yang mengatakan malaikat turun dalam satu saf memanjang seperti saf dalam solat.
Dan ada yang kata malaikat turun dalam keadaan saf, seperti mana saf orang sedang tawaf, di mana saf bentuk bulatan, yang mana mereka orang-orang manusia-manusia nak dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala duduk di tengah-tengah, lalu dikelilingi oleh para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. So cara macam mana pun, tapi yang penting malaikat datang dalam keadaan saffan saffa, kerana zul al-khudu', kerana tunduk patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala, takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, hormat pada Allah Subhanahu Wa Taala, muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu mereka berbaris. Ada riwayat yang mengatakan setiap malaikat, setiap tingkatan langit tu ada malaikat dia. Lalu setiap malaikat, setiap tingkatan langit tu ada malaikat yang buat satu saf masing-masing. So yang penting Allah Subhanahu Wa Taala datang pada hari tersebut dalam keadaan malaikat tersusun dan berbaris. Okey, waji'a yawma idzin bi jahannam, dan pada hari tersebut Allah Ta'ala cerita tentang hari ini untuk bagi tahu pada manusia, benda yang kamu kejar dekat dunia ni, kalau kamu gagal untuk syukur, kalau kamu gagal untuk sabar, ini kesudahan kamu, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Benda yang kamu rasa benda hebat, seronok ni, dia akan binasa, tapi dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala benda akan kekal. Lalu Allah Ta'ala kata waji'a yawma idzin bi jahannam, dibawa datang pada hari tersebut ketika mana manusia sedang dihimpunkan untuk dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dibawa neraka Jahannam. Inna jahannama kanat mirsada, dan neraka Jahannam ni bila dia datang, neraka Jahannam ni adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang ada 70,000 tali untuk tarik dia. Punya besar sampai 70,000 tali untuk tarik dia, dan setiap tali ini ditarik oleh 70,000 malaikat. Okay. Setiap tali ditarik oleh 70,000 malaikat. 70,000 tali ditarik oleh 70,000 malaikat. Nampak dahsyat, hebatnya. Dan bila datang neraka Jahannam, kanat mirsada, dia cuba untuk dapatkan, dia kenal dah siapa dia yang akan masuk dalam neraka ni, lalu dia cuba nak masukkan orang dalam neraka. Mirsada, dia duduk tengok. Mirsad macam kita selalu sebut, macam kita pernah sebut, mirsad ini adalah orang yang nak memburu. Bila dia dah nampak target dia, lalu dia pergi kat orang tu dan kemudian dia tembak ataupun dia tangkap binatang buruan dia. So neraka pun macam tu, datang tengok, lalu neraka nak sambar orang-orang tersebut. Tapi tak ada orang boleh masuk neraka melainkan setelah izin Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Ta'ala lah yang maha berkuasa pada hari tersebut. Waji'a yawma idzin bi jahannam, dan apabila orang-orang yang ingkar pada Allah Ta'ala, orang-orang yang gagal untuk sabar, untuk syukur, bahkan yang lagi dahsyat orang yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apabila mereka nampak neraka Jahannam, yawma idzin yatadhakkarul insan, maka pada waktu itulah dia baru terperasan. Yatadhakkarul insan wa anna lahu dzikra, barulah dia teringat pada waktu tu, neraka ni adalah untuk orang-orang yang gagal dalam kehidupan dunia dia. Walaupun dia kaya dalam kehidupan dunia dia, walaupun dia banyak ilmu dalam kehidupan dunia dia, walaupun dia ada kuasa dalam kehidupan dunia dia, itu bukan satu jaminan. Allah Ta'ala dah sebut tadi, kalla, itu bukan jaminan Allah Ta'ala bagi kedudukan special pada dia, bukan jaminan Allah Ta'ala sayang pada dia, dan itu mungkin jadi penyebab kepada dia masuk neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yauma idzin yatadhakkarul insan, pada waktu tu manusia mula berfikir balik, apa yang aku buat semasa dekat dunia, kenapalah dunia ni, dekat dunia dulu. Ya laitani, yatadhakkarul insan wa anna lahu dzikra, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, dalam kehidupan aku, kenapalah dulu aku tak buat ibadah pada Allah Ta'ala, kenapalah dulu aku tak beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kenapalah dulu aku tak memperbanyakkan amal ibadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala kata pada waktu tu, wa anna lahu dzikra, dia punya peringatan pada diri dia, rasa ingin bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, rasa ingin memperbanyakkan amal ibadah, pada waktu tu anna lahu dzikra, manalah dia nak dapat manfaat daripada apa yang dia fikirkan. Kalau dekat dunia ni dia berfikir sebelum sampai dekat akhirat,
Dekat dunia ni lagi dia dah fikir dah, setiap hari dia tengok diri dia, hari ni aku gagal untuk solat berjemaah, hari ni aku gagal untuk solat sunat, hari ni aku gagal untuk baca Al-Quran, hari ni aku gagal untuk tunjuk akhlak yang baik, hari ni aku bagi akhlak yang buruk, aku marah orang pada hari ni, aku bersangka buruk pada orang hari ni. Setiap hari kalau dia muhasabah diri dia semasa di dunia, maka insya-Allah dia akan selamat dekat akhirat. Tapi bila sampai dekat akhirat, barulah dia nak teringat tentang benda-benda yang gagal untuk dilakukan dekat dunia. Maka Allah Ta'ala kata, anna lahu dzikra. Apa manfaat yang dia dapat pada waktu tu kalau dia nak ingatkan diri dia? Nak bertaubat pun Allah Ta'ala tak terima. Nak minta pada Allah Ta'ala agar nak buat baik pun Allah Ta'ala tak terima. Nak offer pada Allah Ta'ala, ya Allah, ambillah semua harta aku, ambillah semua ilmu aku, tapi selamatkan aku daripada neraka, pun Allah Ta'ala tak terima. Tak boleh nak bagian depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada waktu tu. Tapi sekarang dekat dunia ni, Allah Ta'ala bagi peluang untuk bagian. Allah Ta'ala bagi peluang untuk buat perniagaan dengan Allah Ta'ala. Kamu keluarkan harta kamu, Allah Ta'ala bagi syurga. Kamu pergi ajar orang dengan ilmu kamu, Allah Ta'ala bagi syurga. Kamu berakhlak dengan akhlak yang baik, Allah Ta'ala bagi syurga. Tapi kalau kat dunia kita gagal dengan perniagaan kita, lalu dekat akhirat nanti kita akan nampak kerugian yang kita tanggung. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fayawma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Dan pada waktu tu Allah Ta'ala menunjukkan kehebatan dan keperkasaan dia. Tidak ada orang yang boleh mengazab pada hari itu dengan azab Allah Ta'ala melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala lah yang boleh kata orang ni masuk neraka, orang ni masuk syurga. Hebat, sampaikan ada satu cerita bagaimana seorang lelaki bila berjumpa dengan seseorang orang yang dia kenal, dan dia tahu orang ni semasa di dunia penuh hidup dia dengan benda-benda yang tak bermanfaat, dengan benda-benda yang dosa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu lelaki yang baik ni, dia tahu orang-orang tu salah dan berdosa. Pada masa yang sama, dia adalah seorang lelaki yang baik, lelaki yang saleh, lelaki yang banyak ibadah pada Allah Ta'ala. Lalu bila dia tengok, lalu dia kata, dekat akhirat, antara peristiwa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang Nabi SAW cerita, dia kata pada lelaki ni, wallahi, demi Allah engkau akan masuk neraka. Demi Allah engkau akan masuk neraka. Dia sebut pada lelaki tersebut. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata apa pada dia? Man dzalladhi yata'alla alayya alla udkhilahul jannah. Siapa dia yang berani sangat bersumpah dengan nama aku bahawa aku tak akan masukkan orang ni dalam syurga? Tengok. Allah Ta'ala kata urusan pada hari kiamat urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kita dekat dunia ni, kita hanya urusan kita adalah Islam kafir, bid'ah tak bid'ah, benda ni betul, benda ni salah, benda ni elok, benda ni tak elok. Urusan kita bukan syurga neraka, itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Urusan kita dekat dunia adalah pahala, dosa, benda-benda yang zahir yang diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, yang diceritakan oleh Nabi SAW. Ada pun untuk kita menentukan benda-benda yang di luar kawasan kita, di luar kuasa kita, maka itu adalah hak milik mutlak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. فَيَوْمَ إِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٍ. Azab Allah Ta'ala adalah Allah Ta'ala azab dengan api yang sejuk dan api yang panas. Maka kerana itu manusia tidak boleh mengazab dengan azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٍ. Dan orang-orang yang akan dihantar masuk neraka, maka dia ada wathaq ataupun withaq. Wathaq ni adalah fa'awthaqahu ribata. Dalam orang Arab selalu sebut kalau wathaq awthaqahu maksud dia ikat. So orang-orang yang akan masuk neraka, maka mereka akan diikat. Orang yang nak kena azab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka akan diikat, digari, dan yang boleh menggari pada waktu tu adalah yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja. So pada hari kiamat semua perkara adalah di bawah kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kita dalam perkara-perkara tertentu, contohnya orang-orang yang buat dosa besar, dekat dunia kita kata dia buat dosa besar, tapi pada hari akhirat maka kita kata dia adalah di bawah masyiatillah. Dia di bawah kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. In syaa 'adzabahu wa in syaa 'afa anhu. Allah Ta'ala kalau nak ampunkan dia, Allah Ta'ala ampunkan dia. Kalau Allah Ta'ala nak azab dia, Allah Ta'ala azab dia. Semuanya li hikmah.
Semuanya kerana hikmah yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. So pada hari kiamat kita hanya tunggu masa untuk tuai apa yang kita buat semasa di dunia. Lalu semasa di dunia ni biarlah penat sekejap, biarlah kita susah sekejap, sebab kita nak merasai nikmat dekat akhirat nanti. Okey. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kata itu cerita orang yang kena azab. Bila waji ayauma idzin bi jahannam, maka kemudian wala yu'adzibu 'adzabahu ahad wala yuthiqu wathaqahu ahad. Tapi kemudiannya Allah Taala kata tengok orang yang pilih jalan yang satu lagi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, iaitu jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang semasa di dunia ni dia penat, dia berusaha, dia tak ada rasa putus asa, tak ada rasa bosan daripada mencari akhirat. Apabila dia sampai pada hari akhirat, Allah Ta'ala panggil dia dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kamu kepada Tuhan kamu dalam keadaan radiyah, kamu sendiri redha. Orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, bila dia tahu dalam kehidupan dunia dia penuh dengan pengorbanan daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala, penuh dengan ibadah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia mengharapkan agar dia dicepatkan untuk jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengharapkan agar dia segera tinggalkan dunia dan pergi pada hari akhirat. Kerana apa? Kerana dia tahu dia akan dapat masuk syurga yang mana nikmat dia kekal selama-lamanya. So dia datang dalam keadaan radiyah. Jiwa dia sendiri jiwa yang redha, yang tenang. Bila Allah Ta'ala panggil dia, ya Allah aku datang. Nabi SAW sebut Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la. Itu sifat orang beriman. Tapi kalau orang yang kehidupan dia ada, dia pun tak yakin dengan kehidupan dia, maka dia akan takut pada kematian. Dan dia akan ada yang lagi dahsyat, minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani. Ada yang minta raj'ah, nak kembali semula dekat dunia. Ada yang minta Allah Taala tangguhkanlah sikit time mati aku. Sebab apa? Sebab dia tahu dalam kehidupan dia penuh dengan penyesalan-penyesalan, penuh dengan kerugian-kerugian. Dan pada waktu itulah baru dia bila Allah Ta'ala dah panggil dia, maka dia datang dalam keadaan diri dia tak redha. Tapi bagi orang yang dah bersiap sedia, yang tahu umur yang Allah Ta'ala bagi ni Allah Ta'ala boleh tarik bila-bila masa sahaja, maka dia sentiasa bersedia dengan apa yang dia ada, supaya dia datang pada hari akhirat dalam keadaan radiyah. Bukan setakat dia radiyah, tapi mardiyah. Allah Ta'ala juga redha kepada jiwa tersebut. Okay? Fadkhuli fi ibadi, lalu disebabkan oleh redha Allah Subhanahu Wa Taala pada dia, maka fadkhuli fi ibadi, Allah Taala golongkan jiwa ini, orang ini Allah Taala golongkan dia bersama dengan hamba-hamba Allah Taala. So kedudukan hamba Allah Ta'ala, walaupun kita dengar perkataan hamba, walaupun kita tahu hamba ni benda yang Allah apalah ada pada hamba, tapi kedudukan hamba Allah Ta'ala adalah kedudukan yang sangat tinggi. Lalu kita duk anggap kedudukan paling tinggi adalah wali, kedudukan paling tinggi adalah tok guru. Tapi Allah Ta'ala kata kedudukan paling tinggi adalah orang yang berjaya tahqiqul ubudiyah, dan berjaya merealisasikan bahawa dia adalah hamba Allah Ta'ala. Itu kedudukan yang paling tinggi yang Allah Ta'ala dah bagi kepada Nabi SAW. Bila mana Allah Ta'ala sebut Subhanalladzi asra bi'abdih, Allah Ta'ala namakan Nabi sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu jiwa-jiwa yang berjaya dalam kehidupan dunianya, maka Allah Ta'ala kata pada jiwa tersebut, fadkhuli fi ibadi, duduklah kamu bersama orang-orang yang menjadi hamba Allah Ta'ala, wadkhuli jannati, dan akhirnya tempat kamu adalah syurga Allah Ta'ala, masuklah kamu ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita dapat menghayati kehidupan para sahabat, kehidupan para salafus salih, kehidupan orang-orang yang salih hatta pada zaman kita pun, maka kita tak hairan kenapa mereka berusaha untuk memperbanyakkan ibadah. Dalam bulan Ramadan khatam sehari sampai 2 kali. Dalam kehidupan mereka sanggup keluar pergi berperang, tinggalkan anak dan isteri, sanggup pergi berperang sebab mereka tahu kat dunia ni benda sementara je.
Tapi kalau nak betul-betul duduk dengan anak isteri mereka, maka kita duduk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. So carilah peluang, gunakan peluang yang Allah Taala bagi dekat dunia ni sebagai persiapan kita untuk kita bertemu Allah Subhanahu wa taala, kerana matlamat kita tak lain dan tak bukan redha Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya akan membawa kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Itu serba sedikit yang kita dapat kongsikan daripada surah Al-Fajr. Okey. Lalu masing-masing tepuk dada, tanya iman pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita dengan kalam Allah Subhanahu wa taala? Ketika mana Allah Subhanahu wa taala berikan kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah taala, adakah kita hanya sekadar melihat dan membaca, ataupun kita berjaya untuk menghayati apa yang Allah taala nak sampaikan kepada kita? Lalu apa yang baik tu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk tu daripada kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan dulu perkongsian kita pada hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.